Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat malam kepada semua. Selamat berhujung minggu beristirahat bersama keluarga tersayang. Kepada yang sedang bersiap sedia untuk menyediakan bahan-bahan untuk esok ke masak. Okey, sambil-sambil itu kita dengarkan perkongsian pada hari ini. Okey, kita akan bertopikkan fokus. InsyaAllah. Hai Lydia, welcome. Thank you for watching. Okay, jadi hari ni kita nak kongsikan berkenaan fokus. Alright, so ada pelbagai persoalan daripada parents, daripada orang-orang sekitar lah, orang sekeliling. Okay, diorang tanya macam anak saya ni kurang fokus, ataupun ada tak ubat untuk tingkatkan fokus anak-anak. Okey, jadi untuk hari ni kita nak tahu dahulu bahawa apa sebenarnya fokus tu. Okey, macam mana kita nak tahu yang dia kurang? Macam mana kita nak tahu dia perlukan bantuan untuk meningkatkan fokus kalau kita tak tahu apa sebenarnya yang anak tu kena ada dalam fokus ni sendiri. Okay, alright. Sebelum kita meneruskan topik, saya nak kenalkan diri saya dulu kepada yang belum kenal. Nama saya Syazwani Rosli. Saya merupakan homeopath di HHT Bangi. Okay, jadi HHT ni berpusat di Melaka. Kami menyediakan khidmat konsultasi kesihatan, dan rawatan homeopati. Kami ingin membantu anda di luar sana seluruhnya lah, bersama ahli keluarga. Kita ingin membantu untuk anda mendapatkan kesihatan fizikal dan emosi yang lebih baik, yang lebih seimbang, supaya anda lagi bertenaga, lagi berkeyakinan dalam melakukan tugasan-tugasan yang anda perlu buat. Tak kisahlah untuk yang bekerja maupun yang masih belajar. Jadi kita back to our topic. So sebenarnya fokus ni apa maksud dia? Pertama sekali kita nak tahu definisi dia. Dia merupakan satu tumpuan. Fokus. Ni kita cerita pasal fokus minda. Lebih kepada fokus minda. Jadi fokus merupakan bila kita memberi kita punya tumpuan kepada sesuatu benda. Jadi bila kita melakukan sesuatu ataupun kita mendengar sesuatu, kadang kita tak lihat pun benda tu, tapi bila kita dengar, kita still boleh fokus apa orang ni cerita. Betul tak? Jadi dia boleh apa yang kita dengar, apa yang kita buat. Kita memasak ke, kita bermain ke, main game ke, kan? Alright. So dalam terutama kepada ibu bapa lah, kita nak tahu sama ada anak-anak ni dia fokus ke tidak tu. Kita nak tahu dulu apa aspek, apa komponen yang membentuk fokus ni sebenarnya. Jadi malam ni kita just nak sharing untuk 3 benda yang kita perlu tahu bahawa anak ni fokus, ada fokus ke tidak. Boleh Alright. So ada 3 aspek. 3 aspek untuk tahu apa bagaimana anak ni sebenarnya dia ada fokus ke tidak. Yang pertama sekali adalah subject of focus. Jadi budak ni, anak ni, adakah dia boleh fokus dalam membuat sesuatu perkara? Contohnya permainan, main game ke, ataupun dia mudah distracted. Dia distracted dengan benda lain. Tapi most of the time, selalunya bila kanak-kanak ni, dia memang diciptakan untuk bermain. Dia suka travel, dia suka tengok benda, dia nak tahu pelbagai benda. Dia nak tahu ni apa, macam mana rasa dia. Jadi sifat ingin tahu tu sangat tinggi. Betul tak? Jadi kita nak tahu sama ada bila dia bermain tu, dia boleh fokus tak kepada sesuatu. Jadi main tu adalah fokus yang dia buat. Kan tadi kita ada kata dia buat, dia lihat, dia dengar. Jadi kalau bermain ni antara yang dia buat lah. Kemudian kalau yang dilihat tu contohnya
dia tengok TV. Okay, mostly kanak-kanak yang dia dah biasa dengan gadget, dia memang akan fokus kepada tengok TV. Mak ayah dia panggil ke, dia macam tak dengar. Maybe parents rasa macam aku panggil anak ni, anak ignore ke, anak macam buat-buat tak dengar ke. Kadang tu anak-anak ni fokus dia terlalu tinggi sangat terhadap sesuatu yang dibuat tu, yang dilihat tu, memang dia tak dengar. Bukannya dia buat-buat tak dengar, dia memang tak dengar actually. Alright. So komponen yang pertama, aspek yang pertama untuk tahu adalah subjek tu. Apa yang dia buat, yang dia membuatkan dia sangat fokus terhadap sesuatu perkara tu, ataupun yang dia dengar, ataupun yang dia tonton. Okey, boleh Okey, itu yang pertama. Yang kedua, aspek yang kedua ini adalah yang penting, sebab yang pertama tadi ni boleh dikatakan most of children, dia memang boleh, dia mampu untuk buat, untuk fokus terhadap sesuatu yang dia suka, yang dia buat. Tapi yang aspek kedua ni, adakah dia mampu untuk buat? Ia adalah dia boleh tak untuk mengubah fokus tersebut. Okey, boleh Yang aspek kedua adalah bagaimana dia mengubah fokus dia. Contoh yang kita boleh bagikan, waktu dia tengah main tu, tiba-tiba mak panggil. Adakah dia mampu untuk mengubah fokus dia terhadap dengar mak dia main, dengar mak dia panggil, ataupun dia tidak boleh mengubah fokus tersebut. Itu adalah aspek yang kedua lah. Okey, jadi bila kita nak tahu keupayaan anak-anak ni untuk mengubah fokus tu, itu adalah yang antara yang penting dalam macam mana kita nak tahu anak saya kurang fokus. Jadi kat sinilah sebenarnya yang aspek utama dia. Boleh Aspek yang ketiga, aspek yang ketiga adalah, okey, tadi dia dah ada subjek fokus utama dia apa. Kemudian aspek kedua adalah macam mana dia mengubah dia punya fokus tu kepada fokus yang kedua. Okey, kemampuan dia untuk mengubah fokus. Jadi yang ketiga adalah bagaimana dia boleh kekalkan fokus tersebut. Alright. So tiga perkara ni yang kita akan tengok melalui kita punya adalah tahap-tahap yang kita akan tengok kan. Sebab setiap kanak-kanak ni kita faham dia punya tahap kefokusan betul tak? Okey, berbeza. Dia punya setiap peringkat umur macam mana. Ramai orang tanya kan, sejak bila anak ni boleh start fokus? Dia sebenarnya berbalik semula kepada parents tu. Bagaimana anda melatih dan merangsang minda anak-anak tu. Sebenarnya dia boleh start dari seawal usia berapa bulan pun. Okey, bila pemain, selalunya kita akan buat latihan fokus ni merangsang dia punya daya tumpuan tu adalah melalui permainan. Selalunya lah kanak-kanak kan. Jadi macam mana dia boleh susun atau dia punya permainan. Alright, dari situ pelbagai banyaklah yang lagi terperinci lah yang kita tengok. Bagaimana kadar anak ni punya tumpuan, macam mana apa dia mendengar arahan. Okey, jadi yang ketiga tadi tu, bila anak ni betul-betul mampu untuk memberi fokus, itu adalah yang lebih special lagi. Okey, terutamanya bila dia dapat memberi fokus dalam masa jangka panjang, masa yang lebih panjang. Okey, sebab kanak-kanak ni, kalau terutamanya yang bawah 5 tahun kan, kita memang ia adalah satu perkara yang biasa apabila dia kadang tu boleh memberi fokus tak lebih daripada 1 minit. Jadi itu adalah perkara biasa disebabkan dia orang lebih kepada bermain, macam mana dia lebih kepada subjek fokus yang pertama tadi. Kebanyakan kanak-kanak yang kat sini sahaja yang dia mampu buat. Bila yang kedua ni dia dah kurang. Ni yang bila
satu macam limit yang kanak-kanak ni bila kita nak ajar sesuatu yang baru ke ataupun kita nak memberi arahan ke, dia orang tak mampu untuk ikut. Okey. Jadi 3 perkara ni yang kita akan tanya dulu. Okey, sama ada nak tahu anak ni betul-betul kurang memberi tumpuan ke. Okey. Lepas tu kita nak tahu juga dari segi apa, dengar ke, lihat ke, ataupun apa yang dibuat tu. Okey, boleh sebabkan fokus ni dia penting untuk semua orang, betul tak? Sebagai manusia ni, dia adalah satu skill. Memberi tumpuan ni adalah satu skill, satu kemahiran. Bila kita nak, yang kita perlukan untuk kita meneruskan kehidupan, untuk melakukan tugasan harian kita. Jadi daripada anak ni lah yang kita kena latih, yang kita kena didik dia supaya dia tidak ketinggalan, dia tidak kurang daripada pembelajaran daripada orang lain, betul tak? Jadi sebab kan sometimes ibu bapa terlepas pandang bila anak-anak bila dah sekolah rendah ke, baru dia perasan anak-anak tak boleh baca ABC lagi. Jadi ini adalah salah satu faktor yang memberi kesan kemudian kepada anak tersebut. Jadi macam mana anak tu dia boleh faham, sebelum dia nak faham tu adalah daripada fokus tu dulu. Daripada segi apa yang dilihat. Sebab kadang apa yang dilihat orang lain buat ataupun TV tu, kadang dia tak faham pun, tapi dia lebih kepada entertainment, betul tak? Colourful. Jadi daripada situ kita nak rangsang minda dia supaya dia menjadi lebih fokus. Okey, itu sebenarnya yang memberi anak tersebut satu latihan untuk dia. Sebab bila anak ni dia mudah fokus, dia akan secara tak langsung fokus tersebut akan membantu dia untuk belajar lebih lagi perkara yang baru. Alright. Okey, boleh Okey, sebenarnya tajuk fokus ni memang sangat detail dan sangat dalam sebenarnya. Tapi hari ni kita nak tahu dahulu, okey, secara pengenalannya. Apa sebenarnya yang kita tengok dalam fokus tu? Okey, boleh Okey, jadi insya-Allah untuk minggu hadapan, sebab sesi bersama saya adalah pada hujung minggu jadi kita akan bawakan topik ni pada minggu hadapan, weekend akan datang, berkenaan lagi fokus ni. Okey, jadi saya nak kongsikan, baru kita akan pergi kepada soalan-soalan macam mana fokus ni boleh memberi impact kepada anak-anak kita. Macam mana fokus ni boleh dibentuk, apa latihan-latihan ataupun permainan yang kita boleh gunakan. Kita nak share kan kepada anda semua, insya-Allah pada minggu hadapan. Jadi saya harapkan perkongsian hari ini dapat hadamkan, insya-Allah dapat dikongsikan juga kepada orang lain supaya kita sama-sama dapat manfaat daripadanya. Okey. Alright, itu sahaja pada malam ini. InsyaAllah kita bertemu lagi pada minggu hadapan. Terima kasih kepada yang menonton dan kepada yang baru masuk. InsyaAllah boleh lagi ulang tayang video ini. Dan saya berharap kepada anda di luar sana supaya lebih berhati-hati dan ingatlah bahawa kita masih lagi belum clear daripada COVID-19. Okay? Dan saya berharap anda semua bersama-sama kita teruskan SOP, okay? PKPP punya SOP, dan sama-sama kita jaga kita, betul tak? Okay, insyaAllah
Itu sahaja daripada saya malam ini. Kalau ada apa-apa soalan, boleh soalkan di ruang komen. InsyaAllah saya akan balas. Jumpa lagi pada minggu hadapan, InsyaAllah. Assalamualaikum.